Kerajaan Sabah akan beri perhatian kepada isu pengangguran yang tinggi di negeri itu. Laporannya terus saja bersama Redwin Robin. Silakan. Ya, sahih. Isu pengangguran yang tinggi di negeri ini akan diberi perhatian Kerajaan Persekutuan bersama Kerajaan Negeri. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar berkata, Sabah mencatat kadar pengangguran 7.7% iaitu 2 kali ganda berbanding kadar nasional 3.5% pada suku pertama tahun ini. Jadi, bagaimana kita nak selesaikan isu tersebut? Walaupun kita lihat, kalau kita bandingkan dengan suku pertama tahun 2022 dengan suku pertama 2023, memang ada penurunan daripada 9.3% pada tahun lalu kepada 7.7%. Ini adalah satu perkembangan yang baik. Dalam hal ini, beliau berkata Kabinet Negeri telah meluluskan penubuhan Majlis Penasihat Buruh Sabah MPBS pada 14 Jun lepas. Melaluinya sebarang isu berbangkit akan dilihat dengan teliti untuk mendapatkan idea secara kolektif demi memastikan Sabah menjadi antara negeri berpendapatan tinggi setara dengan Kuala Lumpur dan Selangor. Menurut Sivakumar, kebanyakan majikan di Sabah berstatus usahawan kecil dan sederhana yang agak sukar memberi gaji yang tinggi. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Konvensyen Perburuhan Peringkat Negeri Sabah dan Hari Bertemu Pelanggan Kementerian Sumber Manusia di Kota Kinabalu. Tambahnya, isu perburuhan di negeri Sabah adalah unik, termasuk kebergantungan ekonomi kepada golongan pekerja tidak diliputi di bawah Ordinan Buruh Sabah Bab 67 seperti pemegang kad IMM 13, pemegang sijil banci, pemegang kad burung-burung dan pendatang tanpa izin parti yang jumlahnya dianggar lebih 800,000 orang. Kerajaan Negeri memandang serius amaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing bahawa kementerian melalui agensinya akan mengeluarkan notis merah sebagai langkah terakhir memberi amaran kepada pengunjung supaya tidak pergi ke Semporna jika aduan pelancong tidak diselesaikan. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri Datuk Christina Liu berkata, kementerian sedang mengambil tindakan sewajarnya bagi menyelesaikan isu yang dibangkitkan itu. Aduan pelancong antaranya tertumpu kepada tahap kebersihan yang tidak memuaskan, kes keracunan makanan, serangan serangga perosak dan perkhidmatan hospitaliti yang lemah. Datuk Christina berkata beliau telah melaporkan kes itu kepada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Ji Noor yang telah mengarahkan pihak berkenaan mengambil tindakan pembaikan. Dalam satu kenyataan di Kota Kinabalu, beliau memberitahu Majlis Daerah Semporna juga telah mengeluarkan laporan sebagai respon kepada isu yang dibangkitkan itu. Laporan itu mengandungi penjelasan dan menyentuh situasi sebenar yang perlu diberi perhatian agar masalah yang diketengahkan oleh Datuk Seri Tiong tidak menjejaskan aktiviti pelancongan di Semporna secara keseluruhannya. Pengusaha durian di negeri ini digesa merebut peluang mengikuti kursus anjuran Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Peto Galim berkata, pelbagai pengetahuan dan kemahiran dapat diperoleh termasuk mengenai penanaman pokok durian bermutu tinggi. Perkongsian ilmu seumpama dilihat dapat membantu penghasilan buah berkualiti untuk pasaran dalam dan luar negara. Untuk memastikan supaya durian ini menjadi buah-buahan yang terpenting dan terpopular di Sabah. Karena ini bukan saja satu jenis buah-buahan yang boleh menarik pelancong di negeri kita, tetapi merupakan satu makanan buah-buahan yang sangat digemari oleh semua lapisan masyarakat. Peto berkata demikian kepada RTM selepas menyempurnakan penutupan kursus amalan baik pemasaran komoditi durian anjuran FAMA di Menggatal. Sementara itu, Timbalan Pengarah Operasi FAMA Sabah Sebastian Chiu berkata pihaknya terus berusaha memastikan lebih ramai pengusaha menerima manfaat melalui kursus yang dianjurkan. Dalam usaha kita untuk memasarkan durian yang berkualiti, kita anjur kursus-kursus sebegini. Dan kita engage dengan persatuan yang kita tahu dapat mengumpul usahawan penanam-penanam yang berkualiti juga dan memberi bimbingan yang rapat kepada penanam supaya
bukan sahaja keluarkan hasil yang baik untuk musim ini, tetapi untuk musim-musim yang akan datang juga. Kursus dengan kerjasama Persatuan Penanam Durian Sabah PPDS ini dihadiri 70 peserta dari seluruh negeri. Wujudan pasukan sukarelawan Aki Keramuak berjaya mengurangkan konflik gajah liar yang telah menjejaskan ekonomi serta mengancam keselamatan penduduk di Tongot, khususnya Keramuak, Kuamut dan Inarat. Pasukan dianggotai komuniti kampung mendapat bimbingan Jabatan Perhutanan, Jabatan Hidupan Liar dengan kerjasama dua badan bukan kerajaan NGO iaitu Pandera dan Seratu Atai. Pegawai Hidupan Liar Daerah Kinabatangan dan Tongot, Salvia Alsisto berkata, 3 kawasan berkenaan merupakan kawasan habitat gajah dan menjadi laluan mencari makanan sehingga akan menyebabkan tanaman diusahakan penduduk rosak. Meskipun demikian, Jabatan Hidupan Liar memastikan kawasan bersempadan dengan ladang adalah bebas jerat. Berikutan telah mencatat kes tertinggi iaitu 4 ekor gajah ditemukan mati akibat jerat. Kita kena faham sebenarnya kalau gajah ni sebab dia adalah haiwan yang besar. Haiwan yang besar ni memerlukan kawasan yang luas untuk mencari makan. Dia bergerak dalam berkumpulan. Saya rasa kita pun semua aware bahawa gajah, haiwan ni dia memerlukan tempat tinggal. So semakin tempat tinggal tu mengecil, itulah yang faktor utama yang menjadi penyebab kenapa konflik tu berlaku. Beliau ditemui pemberita RTM selepas menjalankan pemantauan di Keramuak. Langkah proaktif dilaksanakan pihak terbabit disambut baik pemimpin dan penduduk di kawasan berkenaan. Saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasihlah kepada semua agensi dan jabatan yang terlibat ini dan kita mengharapkan mereka akan terus berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan ini. Terima kasih kami ucapkan sama Datuk lah sebab atas dia punya perhatian terhadap kami dan inisiatif seterusnya kami akan cuba buat yang lebih terbaik lagi lah. Ya. Sebab selepas ini pun kami memang akan mencari cara macam mana cara lagi seterusnya untuk kami menghalang gajah ini daripada terus merosakkan kebun-kebun masyarakat kampung lah. Setakat ini, 2 pasukan sukarelawan diwujudkan di Tongot iaitu Aki Keramuak dan Aki Kuamut masing-masing dianggotai 6 ahli. Program Jualan Rahmah PJR pasti akan menjadi tumpuan rakyat setiap kali ia diadakan. Ini kerana ramai yang ingin memanfaatkan program berkenaan untuk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih rendah. Ahli Parlimen Sepanggar Mustafa Sakmud berkata, penganjuran PJR khususnya di kawasan perumahan maupun kampung sangat dinantikan penduduk kerana dapat menjimatkan perbelanjaan termasuk kos pengangkutan. Hasrat sebenar saya ialah saya mahu supaya kita mau ke setiap lokaliti. Di setiap kampung itu kita buat jualan rahmah. Sebab kita ingin mempermudahkan penduduk kampung untuk hadir. Sebab untuk bergerak pun sudah satu kos. Tapi bila kita lakukan di setiap kampung, mereka hanya berjalan kaki. Beliau ditemui media ketika PJR Parlimen Sepanggar di Kampung Darau menggatal. Sementara itu, penduduk setempat yang ditemui berharap program ini dapat diadakan lebih kerap. Beli di jualan ramah ni lebih murah dan memudahkanlah, tidak perlu pergi sana sini lagi. Terus beli dalam kampung saja. Sangat-sangat perlu dibuat selalulah untuk kebaikan penduduk kampung. Harga memang sesuai untuk orang berpendapatan rendah dan itu boleh menolong orang-orang yang macam kami yang di bawah pendapatan itu B40. Kalau boleh diteruskan di semua peringkat DUN Sepanggar. PJR Parlimen Sepanggar bermula 8 pagi hingga 3 petang ini turut menyediakan 1,050 bungkusan makanan mengandungi pelbagai barangan antaranya beras, minyak masak, gula, susu dan telur yang dijual pada harga RM33. Generasi muda disaran membaca lebih banyak bahan bacaan berkualiti dan memupuk minat untuk mengetahui lebih banyak isu-isu semasa yang berlaku dalam dan luar negara. Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Sabah Abdul Rahman Mat Yaakob berkata, generasi berilmu dan berpengetahuan luas dapat mewujudkan pemimpin yang berkualiti untuk menerjui kepimpinan negara pada masa hadapan.
Abdul Rahman berkata, generasi muda perlu dilatih dan diberikan kesedaran untuk membantu mengetengahkan isu-isu kemasyarakatan agar dapat melahirkan tokoh-tokoh masyarakat yang akan mewarisi kepimpinan negara. Kita mau mereka pintar, cerdik, mendapat ilmu, tapi dalam masa yang sama mereka ada keprihatinan, ada sifat ihsan untuk membantu rakyat, membantu negara ini supaya kita benar-benar maju menjadi sebuah negara yang baru pada masa-masa yang akan datang. Abdul Rahman ditemui pemberita selepas merasmikan bengkel Minda Madani di SMK Batu Sapi di Sandakan. Mengenai program, beliau berharap ia dapat membantu pelajar memahami jalinan kerjasama antara pemimpin dan masyarakat, khususnya generasi muda bagi memajukan negara. Program 2 hari ini disertai 100 pelajar tingkatan 6 daripada beberapa sekolah sekitar Sandakan. Baik, paparan tadi mengakhiri berita dari Sabah untuk petang ini. Lebih banyak perkembangan kembali bersama dengan Sahih di Angkasa Puri. Sahih. Terima kasih Redwin. Kita akan kembali selepas ini.